RM500 juta peruntukan tambahan disalur kepada Kementerian Kesihatan. Ingkar Perintah Kawalan Pergerakan, mekanik individu pertama didakwa. Assalamualaikum dan selamat petang. Edisi 23 Mac 2020, Berita Wilayah bersama saya Ismail Adnan. Dan terima kasih kerana anda terus berada di rumah dan kami bekerja untuk menyampaikan maklumat kepada anda. Lintas langsung Berita Wilayah akan dimulakan dengan perkembangan dari negeri di bawah bayu bersama Muhammad Syarizam Awang dengan antara fokusnya sekatan perjalanan di sempadan Malaysia-Indonesia dikuatkuasakan. Selepas itu, kita bersama Fazril Hisham Afandi dengan tumpuan Majlis Islam Sarawak keluarkan garis panduan 3 jenis kematian COVID-19 langsung dari Bumi Kenyalang. Dan kemudian kita bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob langsung dari RTM Perlis dengan tumpuan waktu operasi perniagaan dihadkan hanya 15 jam untuk jenis perniagaan dibenarkan. Akhir sekali, kita ke RTM Pulau Pinang bersama Rezahuddin Roslan dengan antara tumpuannya Perintah Kawalan Pergerakan dipatuhi. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Baik, RM500 juta peruntukan tambahan bakal disalur kepada Kementerian Kesihatan bagi menyokong usaha menangani COVID-19. Ketika mengumumkan peruntukan berkenaan dalam sidang media khas di Putrajaya, Perdana Menteri menjelaskan keperluan itu digunakan untuk membiayai pembelian peralatan perubatan, peralatan pelindungan diri PPE serta keperluan makmal untuk saringan wabak berkenaan. Dan bagi menyegerakan pembelian barangan kritikal, kerajaan telah meluluskan tata cara perolehan secara darurat. Selain itu, peruntukan RM100 juta juga disediakan untuk melantik 2,000 kaki tangan baharu secara kontrak, terutamanya jururawat. Ramai jururawat dan kaki tangan hospital yang amat keletihan pada masa ini kerana mereka terpaksa bekerja siang dan malam untuk membuat saringan kes COVID-19 dan merawat mereka yang disahkan positif. Saya berharap pengambilan kaki tangan baru ini akan dapat dibuat dengan segera supaya semua hospital di negara kita mempunyai kaki tangan yang mencukupi untuk menangani penularan wabak COVID-19. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin turut memberitahu negeri-negeri juga bakal menerima peruntukan RM130 juta bagi membantu kerajaan negeri menangani impak COVID-19. Peruntukan boleh digunakan untuk bantuan kepada penjaja dan peniaga kecil, pesakit COVID-19 dan ahli keluarga mereka serta petugas yang terlibat dalam menangani krisis itu. Peruntukan sama rata akan diberikan pada setiap negeri tanpa mengira parti mana yang membentuk kerajaan negeri yang berkenaan. Krisis yang sedang pun kita hadapi ini memberikan kesan pada semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan kecenderungan politik. Maka sebab itulah saya berpandangan semua pihak tanpa mengira fahaman politik mestilah bersama-sama berganding bahu dan bersatu padu untuk menangani krisis yang sedang pun kita hadapi ini. Menjaga keselamatan rakyat, kesihatan rakyat dan nyawa rakyat adalah tanggungjawab kita bersama yang melampaui batas politik. Peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Nasional PTPTN diberi lanjutan masa dari 3 bulan kepada 6 bulan bagi penangguhan bayaran balik pinjaman masing-masing. Perdana Menteri berkata penangguhan berkuat kuasa serta-merta sehingga 30 September. Kerajaan juga telah bersetuju untuk memberikan lanjutan masa daripada 3 bulan kepada 6 bulan bagi penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
ataupun PT-PTN yang melibatkan jumlah kutipan sebanyak 750 juta ringgit. Penangguhan ini yang berkuat kuasa serta-merta pada hari ini sehingga 30 September 2020 dijangka akan memberikan manfaat kepada hampir 1.5 juta peminjam PT-PTN. Tan Sri Muhyiddin turut menyatakan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP boleh mengeluarkan jumlah maksimum RM500 sebulan selama 12 bulan. Inisiatif bakal memberi manfaat kepada 12 juta pencarum KWSP melibatkan anggaran pengeluaran RM40 bilion. Permohonan boleh dibuat bermula 1 April ini. Saya berharap inisiatif ini dan juga pengurangan kadar caruman KWSP pekerja sebanyak 4% yang akan berkuat kuasa pada bulan April 2020 akan membolehkan para pekerja mempunyai lebih wang dalam poket masing-masing untuk membeli barang-barang keperluan harian. Nasihat saya pada anda semua yang akan menerima manfaat ini, gunakanlah wang ini sebaik mungkin. Beli barang-barang yang perlu sahaja dalam waktu yang agak sukar ini. Yang penting pastikan setiap hari ada makanan di atas meja untuk seisi keluarga. Mungkin juga wang ini sebahagiannya boleh digunakan untuk menampung bayaran bil air ataupun bil elektrik ataupun sewa rumah mengikut keperluan masing-masing. Mengulas lanjut, Tan Sri Muhyiddin berkata inisiatif itu merupakan langkah yang telah diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi EAC yang merupakan sebahagian pakej rangsangan ekonomi dan bantuan rakyat bagi meringankan beban yang ditanggung. Dan untuk mendapatkan perincian berhubung inisiatif kerajaan yang memberi kemudahan pengeluaran air lestari KWSP itu, kita ikuti penjelasan Ketua Pegawai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Tunku Ali Zakri Alias. Yang amat berhormat, Perdana Menteri telah mengumumkan program pengeluaran KWSP Air Lestari di mana pencarum KWSP boleh mengeluarkan simpanan dari akaun 2 sebanyak RM500 sebulan untuk 12 bulan bermula dari bulan Mei tahun ini. Saya ingin menerangkan kaedah bagi memudahkan ahli-ahli untuk melakukan pendaftaran program pengeluaran KWSP Air Lestari ini. Ahli-ahli boleh membuat pendaftaran secara email atau pos bermula dari 1 April 2020. Bagi pendaftaran secara online, ahli KWSP boleh melakukannya bermula 1 Mei. Ahli KWSP akan menerima bayaran ke akaun bank masing-masing bermula Mei ini. Butiran terperinci mengenai kaedah ini akan diwar-warkan sebelum 31 Mac. KWSP menyarankan ahli-ahli agar membuat pendaftaran secara online bermula 1 Mei kerana proses online adalah lebih cepat dan tepat dan hanya mengambil masa 3 hari sahaja untuk diproses. Permohonan secara email dan pos mungkin memakan masa lebih lama kerana pengesahan manual perlu dibuat dengan lebih terperinci bagi melindungi keselamatan akaun ahli. Ahli-ahli dinasihatkan supaya menggunakan kaedah-kaedah tersebut dan tidak perlu hadir ke mana-mana cawangan KWSP semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk maklumat lanjut, ahli-ahli boleh mengirim email ke alamat tertera atau layari laman web, Facebook dan Twitter KWSP. Akhir sekali, KWSP ingin menasihatkan ahli-ahli agar tidak tertipu dengan sebarang skim penipuan dan hanya berurusan dengan KWSP sahaja. Ingat, duduk rumah, stay home. Baik, hari ini satu lagi kematian dicatatkan berkaitan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam catatan menerusi Facebook memaklumkan pertambahan itu menjadikan angka kumulatif kes kematian di Malaysia sebanyak 11
setakat ini. Kes kematian ke-11 merupakan kes ke-1070, merupakan seorang warga Malaysia berusia 70 tahun yang mempunyai penyakit kronik. Pesakit mempunyai sejarah perjalanan ke Indonesia bulan lepas dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dimaklumkan pesakit merupakan pengerusi surau kawasan setempat. Pesakit mula menunjukkan gejala seminggu sebelum dimasukkan ke Hospital Chancellor Tunku Mukhris UKM pada 18 Mac. Pesakit disahkan positif COVID-19 pada 19 Mac dan diberikan bantuan pernafasan di unit rawatan rapi ICU. Sementara itu, di Terengganu, 8 anggota polis di IPD Kemaman dikuarantin selepas dikenal pasti mempunyai kontak rapat dengan salah seorang yang disahkan positif COVID-19. Ketua Polis Negeri, Datuk Rosli Cik menjelaskan, kes itu dikesan selepas salah seorang isteri anggota terbabit bekerja sebagai jururawat di Hospital Kemaman disahkan positif wabak. OCPD Kemaman bersama dengan 7-8 orang pegawai dia yang dikategorikan sebagai person in contact ini telah dikarantinkan. So sehingga sekarang pegawai dan juga anggota polis di kontingen Terengganu ini belum ada lagi yang positif. Kecuali isteri dia lah yang bekerja di Hospital Kemaman. Beliau mengesahkan perkara itu selepas mengadakan tinjauan sekatan jalan raya di Pantai Kelulut, Marang. Jelasnya lebih 95% penduduk sudah memahami dan mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam perkembangan lain, Datuk Rosli memaklumkan indeks jenayah di Terengganu turut berkurangan sehingga lebih 25% sepanjang perintah tersebut. Manakala seorang anggota polis di Negeri Sembilan bersama isteri disahkan positif COVID-19. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof, pasangan itu merupakan peserta Perhimpunan Jemaah Tabligh di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur. Mereka kini sedang dikuarantin di salah sebuah hospital di Negeri Sembilan. Ini kita minta mereka tampil ke depan, bukan kita nak tangkap. Kita nak bawa mereka ke hospital untuk saringan. Tapi memang kita dah dapatlah beberapa orang, tapi masih ada lagi yang berdegil ke, tak tahu ke, takut dan tak faham ke, kita minta tampil ke depan. Datuk Muhammad sebelum itu membuat tinjauan sekatan jalan raya sempena Perintah Kawalan Pergerakan di Rembau. Manakala seorang mekanik di Perak menjadi individu pertama didakwa kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. S. Punia Murti, 33 tahun, didakwa di Mahkamah Magistrate Sungai Siput mengaku salah selepas tuduhan dibacakan. Mengikut petuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menghalang seorang pegawai polis berpangkat DSP yang melakukan pemantauan OPS COVID-19 di hadapan sebuah rumah di Taman Orkid kira-kira pukul 10 malam Jumaat lepas. Tertuduh didakwa di bawah pengaruh alkohol ketika itu berada di tepi jalan berhadapan perkangan rumah berkenaan dan enggan menunjukkan pengenalan diri sebaik diminta berbuat demikian. Tertuduh juga didakwa bertindak agresif, menolak pegawai polis terbabit lalu meluru masuk ke perkarangan rumah. Mengikut kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, Magistrate Nur Hapsarina Ayub menetapkan denda RM5,000 atau penjara 10 bulan. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Jen Siong Chong Wei dan tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Peguam Kebangsaan Nurul Hanis Muhammad Zaidi. Bagi meningkatkan kadar pematuhan rakyat pada Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara, sekatan jalan raya terus dilaksanakan pihak berkuasa. Dan untuk perkembangan semasa, kita terus sahaja langsung bersama Siti Aisyah Basli yang kini berada di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Silakan Aisyah. Baik, terima kasih studio. Hari ini 23 Mac 2020 bermakna sudah 6 hari negara kita melalui tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan hari ini juga merupakan hari kedua PKP ini dibantu oleh Angkatan Tentera Malaysia dan hari ini saya berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan anggota-anggota ATM dan juga PDRM bersama dengan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Yaakob untuk melihat sendiri tinjauan kawalan lalu lintas di Jalan Ampang. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat hari ini perkembangannya untuk PKP?
dari segi pematuhan tu seperti yang saya sebutkan dalam statement saya pagi tadi, dengan media tadi, saya sebutkan bahawa dari segi pematuhan semakin meningkat, semakin meningkat. Sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang semakin sedar tentang perlunya melindungi diri sendiri dan perlu sedar, dan rakyat juga sedar tentang bahayanya COVID-19 ini. Sebab itu kita lihat pematuhannya semakin baik, terutamanya apabila bersepadunya, ada program secara bersepadu di antara pihak PDRM, pihak Angkatan Tentera Malaysia, malah dibantu juga oleh RELA dan juga APM. Jadi kerjasama agensi dan juga jabatan di bawah kajian ini sudah menampakkan hasilnya, walaupun hari ini merupakan hari kedua. Dan kita harap pematuhan akan terus ditingkatkan. Sasaran kita sepatutnya 100%, ya, semua. Tidak ada lagi, tak boleh kata ada lagi yang tak tahu. Peringkat awal mungkin ada yang tak tahu, alasan tak tahu, tapi mulai dah sampai 5-6 hari macam ini, tidak ada lagi alasan tidak tahu. Dan saya harap pihak polis tidak perlulah menggunakan kuasa dia di bawah undang-undang untuk mengambil tindakan yang lebih keras ataupun lebih tegas lagi. Jadi saya harap semua rakyat mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, kerana seperti kita tahu arahan yang dikeluarkan bukan untuk menyusahkan rakyat, tetapi untuk memastikan keselamatan rakyat itu sendiri. Ya. Datuk Seri, kalau kita lihat di pentas-pentas media sosial dan juga media arus perdana, ada lagi rakyat yang tidak mematuhi PKP ini, walaupun Datuk Seri katakan trendnya sudah menurun. Jadi macam mana lagi? Apa lagi yang hendak dilakukan kepada mereka-mereka yang masih berdegil dengan ataupun ingkar dengan arahan kerajaan ni, Datuk Seri? Itu yang saya sebutkan. Akhirnya sampai hadnya apabila pihak polis terpaksa mengambil tindakan yang lebih tegas. Jadi sebagai setakat hari ini, memang pihak polis masih lagi memberikan nasihat dan sebagainya. Ya, nasihat kepada sama ada pengguna jalan raya atas sekatan seperti hari ini dan sebagainya, masih menasihat. Cara yang berhemah lagi digunakan. Tetapi demi keselamatan rakyat yang lain yang patuh pada peraturan, kita mungkin, saya percaya akhirnya sampai ke tahap yang mana pihak polis tidak akan lagi mengeluarkan nasihat tetapi mengambil tindakan yang lebih serius lagi. Jadi saya harap tidak perlulah sampai ke tahap itu, kerana seperti saya sebutkan tadi bahawa tujuan kita adalah untuk menjaga kepentingan dan keselamatan setiap individu yang ada dalam negara ini, termasuk yang degil tu. Sebab jangan ingat bila dia degil, COVID-19 takut kepada dia. Ya, COVID-19 tak kira siapa. Tak kira kaum apa, tak kira agama apa, tak kira parti politik apa. Dia tak kira. Across the board. Jadi saya haraplah kepada yang masih berdegil, tolong. Saya merayu sekali lagi, tolong. Kalau tak nak fikirkan diri sendiri, fikir kepada orang lain. Kalau dia ada keluarga, fikir kepada keluarga dia. Jadi pastikan keselamatan bukan saja diri sendiri tetapi keselamatan semua rakyat ini dijaga. Jadi yang masih lagi berdegil, tolong sekali lagi saya katakan patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, tinggal di dalam rumah jika tidak ada apa-apa keperluan yang emergensi untuk keluar. Tolong tinggal dalam rumah, tak perlu keluar, biar kami buat kerja, Datuk Seri. Okey, Datuk Seri, yang terakhir, bagaimana nasihat Datuk Seri kepada anggota keselamatan ni semua yang bertugas untuk kita semua ni, Datuk Seri? Ya, saya sebenarnya amat berterima kasih kepada semua yang terlibat di dalam jaga keselamatan rakyat ini. PDRM, ATM, RELA, APM, dan yang lebih penting sekali adalah frontliners yang paling kuat bekerja sejak bermula lagi, iaitu kaki tangan Kementerian Kesihatan, hospital dan sebagainya, yang mereka juga kadang-kadang agak kepenatan saya dengar kerana kerja mereka tak henti-henti 24 jam dan sebagainya. Jadi kepada anggota yang terlibat, saya harap jaga keselamatan diri masing-masing dengan mengambil safety precaution seperti ada mask, semua memakai mask. Dan satu lagi dari segi
social distancing ni, dari segi penjarakan sosial 1 meter ini. Walaupun bertugas, tetapi mesti patuhi dari segi penjarakan sosial yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi walaupun bertugas sekalipun untuk menjaga keselamatan diri, mesti menjadi keutamaan. Keutamaan adalah menjaga keselamatan diri sendiri. Ya. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami di Berita Wilayah. Terima kasih abang-abang askar Celoring semua. Terima kasih abang-abang Polis Diraja Malaysia. Kiranya itu sahaja daripada saya dari Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Kita kembali semula ke studio bersama rakan setugas. Silakan. Baik, terima kasih Aisyah untuk perkembangan yang dibawakan. Dalam perkembangan seterusnya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini juga semakin difahami rakyat dengan masing-masing memahami tuntutan menghadkan pergerakan. Tinjauan di sekitar Labu, Mantin dan Nilai Negeri Sembilan mendapati jalan raya lebih lengang berbanding hari-hari sebelumnya dan ini menandakan rakyat mula mengambil serius perintah tersebut. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Muhammad Nur Marzuki Besar memaklumkan kekuatan 48 pegawai dan anggota PDRM serta 2 anggota ATM digerakkan bagi membantu sekatan jalan raya. PDRM memang kami mengutamakan kesihatan petugas-petugas PDRM. Setiap kali untuk keluar pergi ke penugasan, kami buat untuk cek suhu. Yang kedua, kita tengok kecegasan. Saya juga difahamkan Angkatan Tentera pun sudah buat saringan. So buat saringan, mana yang telah melepasi saringan barulah ditugaskan bersama dengan PDRM Nilai. Beliau berkata demikian selepas mengetuai kawalan keselamatan di sekitar Nilai. Dan setiap petugas yang ditugaskan untuk kawalan sekatan jalan raya akan diperiksa tahap kesihatan terlebih dahulu bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Di Johor, kira-kira 8,000 kenderaan telah diperiksa dalam sekatan jalan raya sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Operasi melibatkan kira-kira 700 pegawai dan anggota polis termasuk rondaan unit kereta peronda polis MPV. Ketua Polis Negeri Datuk Ayub Khan Maidin Pichai berkata sehingga semalam kadar pematuhan orang ramai dengan pematuhan PKP adalah 92%. Banyak alasan kelakar lah. Macam tadi tu ada 2 sepasangan merpati apalah kan yang kita nak keluar beli mas. Kalau ikut tu beli mas seorang mau boleh keluar beli mas. Kenapa perlu 2 orang keluar beli mas kan? Tapi tengok kebanyakan yang kita tahan tadi ada alasan cukup yang kita ada pergi pasar beli barang. Beliau ditemui semasa mengadakan lawatan ke salah satu lokasi sekatan jalan raya di Johor Bahru. Tambahnya, bilangan anggota polis bertugas akan ditambah mengikut keperluan semasa. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan terdapat beberapa laporan diterima daripada orang awam melibatkan pekerja kilang yang dipaksa bekerja oleh majikan dalam tempoh PKP. Pihaknya telah mengarahkan ketua polis daerah yang terlibat untuk menjalankan pemeriksaan terhadap kilang-kilang berkenaan bagi memastikan majikan patuh PKP. Baik, selepas 6 hari Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, tiada kes berkaitan kegiatan penyeludupan dan pencerobohan di sempadan Malaysia Thailand. Dan bagi pegawai pemerintah Batalion 7 Pasukan Gerakan ARM PGA, Superintendent Azhari Nusi, ini menunjukkan masyarakat mematuhi peraturan yang ditetapkan selain memberi kerjasama sewajarnya. Untuk memastikan Perintah Kawalan Pergerakan dipatuhi, Batalion 7 PGA sentiasa berganding bahu dengan agensi lain dengan membuat rondaan bot, rondaan jalan kaki, rondaan berkereta dan motosikal. Seramai 86 anggota lagi ditambah menjadikan jumlah anggota terlibat seramai 458 orang di 88 pangkalan haram untuk mengawal sempadan 24 jam. Jadi saya merayulah kepada semua masyarakat di sini bagi kerjasama dan tidak berdegil. Patuhilah arahan kerajaan. Duduk di rumah. Stay at home lah. Superintendent Azhari menyatakan demikian selepas rondaan bot PGA bersama pasukan polis marin di sempadan Malaysia Thailand. Rondaan lebih 20 km bermula dari jeti Pangkalan Polis Marin Wilayah 3, Pangkalan Kubur hingga ke Pos Pulau.
Dan bermula hari ini, semua premis kedai makan dan kedai serboneka 24 jam di Perak diarah beroperasi bermula 7 pagi sehingga 7 malam. Arahan itu tegas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo berkuat kuasa termasuk kedai runcit, paminyak dan khidmat pandu lalu. Arahan ini berkuat kuasa mulai 23 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 atau sehingga tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ditarik balik. Sehubungan itu, semua agensi hendaklah mengambil langkah tindakan penguatkuasaan yang tegas bagi memastikan arahan ini dipatuhi. Beliau sebelum itu mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri Perak di Ipoh. Pada masa sama, beliau memberitahu pihak yang ingin menyumbang kepada petugas dan anggota keselamatan yang terlibat boleh disalurkan melalui pejabat-pejabat daerah atau di balai polis berhampiran. Dan seperti biasa untuk laporan cuaca semasa, langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama pegawainya Izzat Nazmi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemantauan imej satelit terkini menunjukkan terdapat banyak kelompok awan aktif di rantau negara kita. Jelas menunjukkan keadaan cuaca benar-benar aktif buat masa sekarang dengan melalui pemantauan keadaan cuaca semasa pula mendapati hujan dan juga ribut petir hampir terdapat di kesemua tempat di semenanjung Malaysia, diikuti di kesemua bahagian-bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan cuaca lembap ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke malam ini, kecuali di negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan juga bahagian kudat negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Moga-moga hujan rahmat yang turun pada hari ini adalah sebagai penawar untuk menghapuskan COVID-19. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Stay home. Duduk rumah. Baik, terima kasih masih setia bersama Berita Wilayah. Dan seterusnya, untuk lintas langsung negeri-negeri, kami buka dengan perkembangan dari negeri di bawah Bayu bersama Muhammad Syarizam Awang di RTM Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah mewartakan 3 lagi pusat kuarantin COVID-19 bagi menampung keperluan dan mengelak kesesakan di pusat kuarantin sedia ada. 3 pusat kuarantin baru ialah Masjid Jamek Kota Belud, Plasma MPOB Lahad Datu dan Felda Residen Sahabat Lahad Datu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung dalam satu kenyataan memaklumkan perkara itu diputuskan dalam Mesyuarat Pusat Kawalan COVID-19 Sabah. Mesyuarat turut memutuskan pelaksanaan sekatan perjalanan di sempadan Malaysia-Indonesia yang meliputi semua perjalanan dari Pulau Sebatik Tawau, Pulau Sebatik Serudung Simanggaris, Serudung, Bantul Labang Pagalungan, Bantul Labang. Bagaimanapun perjalanan melalui JT yang dibenarkan oleh Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah dan Majlis Perbandaran Tawau MPT untuk penghantaran barangan keperluan harian dikecualikan daripada sekatan dengan jumlah bot dan kru minimum. Penerbangan domestik turut dihadkan dan semua penumpang diwajibkan menjalani saringan kesihatan COVID-19 di lapangan terbang. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas menafikan 5 pegawai dan anggota polis yang bertugas di Balai Ranau dijangkiti wabak COVID-19. Beliau menjelaskan hasil ujian saringan yang dibuat ke semua pegawai dan anggota berkenaan negatif COVID-19. Datuk Zaini bagaimanapun berkata kesemua anggota yang terlibat telah diarahkan doktor untuk menjalani kuarantin di kediaman masing-masing selama 14 hari. Kesemua mereka sebelum ini dilaporkan pernah berurusan dengan seorang individu yang disahkan positif COVID-19 di balai berkenaan. Pada hari ini dalam negeri Sabah tiada, alhamdulillah. Ya, saya OSPD Ketua Jabatan kita selalu ingatkan sentiasa menjaga kesihatan, menjaga protection diri dalam kita melaksanakan. Kita berkhidmat untuk masyarakat, untuk negara. Pada masa yang sama kita juga mesti menjaga keselamatan diri masing-masing. Diperjelaskan pihaknya sentiasa mengambil berat dengan keselamatan dan kesihatan pegawai serta anggota yang bertugas di lapangan. Sementara itu, Datuk Zaini turut memaklumkan bagi membantu pasukan polis sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, 466 anggota tentera telah melapor diri untuk bertugas di beberapa daerah di negeri ini. Penglibatan anggota tentera membantu pasukan polis menjalankan sekatan jalan raya dan pemantauan di premis-premis perniagaan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat untuk terus patuh dengan perintah berkenaan. Diakui walaupun pelaksanaan hari kelima PKP semalam menyaksikan penurunan angka kenderaan di jalan raya, namun penguatkuasaan terus ditingkatkan. Ia penting bagi memastikan orang awam memahami tanggungjawab menghadkan pergerakan masing-masing. Setakat ini kalau based on OSPD, hari kelima kita menguatkuasakan ini, pematuhan semakin tinggi dan kita juga sejajar dengan prinsip ataupun semangat yang IGP arahkan. Kita mendidik from kata orang tu dia sangat ataupun lembut tapi berhemah. Beliau terdahulu melakukan tinjauan sekatan jalan raya di Jalan Penampang Bypass. Datuk Zaini berkata bagi daerah Penampang, pihak polis telah berjaya mengawal 90% pergerakan penduduk. Beliau yakin peratus pematuhan masyarakat dengan PKP terus meningkat dengan kehadiran anggota tentera. Semasa sekatan jalan raya, kenderaan yang cuba memasuki pusat bandarraya tanpa alasan yang kukuh atau tanpa surat kebenaran daripada majikan akan diarah berpatah balik. Pihak polis juga tidak teragak-agak mengenakan tindakan terhadap mana-mana pihak yang ingkar PKP. 12 individu yang sepatutnya menyertai Himpunan Ijtima of Asia 2020 di Sulawesi pada 18 hingga 19 Mac lalu kembali ke Tawau selepas himpunan tersebut dibatalkan Kerajaan Indonesia. Kesemua mereka kini menjalani proses kuarantin seperti ditetapkan. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Anak Umbuas melalui aplikasi WhatsApp kepada pihak media.
Jelas SCP Peter, mereka tiba di Tawau kira-kira 3.20 petang semalam melalui komplek kastam imigresen dan kuarantin CIQ Tawau. Sebaik tiba, mereka segera dibawa ke pusat kuarantin COVID-19. Sebelum itu, ketibaan 12 jemaah tabligh diiringi 7 bot pihak berkuasa termasuk pasukan polis marin, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Angkatan Tugas Bersama ATB 2. Baik saudara, selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Sekian berita dari Sabah petang ini, kembali bersama Ismail Adnan di Angkasa Puri. Ismail, silakan. Baik, terima kasih Syarizam di RTM Kota Kinabalu. Dan untuk perkembangan seterusnya dari Bumi Kenyalang, terus saja bersama Fazril Hisham Afandi di RTM Kuching untuk membawakan perkembangan dan juga sedikit perkembangan berita yang akan dibawakan dari RTM Kuching Sarawak. Silakan. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Sejumlah 645 juta ringgit diperuntukkan kepada 430,000 rakyat Sarawak kumpulan B40 bagi menghadapi ancaman pandemik COVID-19 di bawah skim Bantuan Khas Sarawak Ku Sayang. Pengumuman tersebut dibuat oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam sidang media khas pakej Bantuan Khas Sarawak Ku Sayang COVID-19 di Kuching hari ini. Bantuan ini akan diagihkan April depan selama 6 bulan merangkumi RM1,500 untuk setiap seorang. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan bantuan tersebut akan dikreditkan di dalam akaun penerima seperti bantuan sara hidup. Turut diumumkan diskaun 5 hingga 25% untuk bil elektrik mengikut senarai domestik dan industri dengan nilai subsidi sebanyak RM166.8 juta. Tidak terkecuali, bil air juga akan diberikan diskaun 10% kepada 25% mengikut senarai domestik dan industri dengan membawa jumlah subsidi sebanyak RM25.26 juta. Bantuan penutup hidung dan mulut akan diberikan percuma melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Tidak dilupakan barisan hadapan seperti petugas kesihatan, imigresen, polis diraja Malaysia, bilik gerakan negeri, Angkatan Tentera Malaysia dan Rela akan menerima RM200 hingga RM300 insentif bulanan selama 6 bulan bermula April depan, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan RM17.35 juta. Ketua Menteri memberitahu ia bagi menghargai pengorbanan dan komitmen mereka sebagai barisan hadapan yang terdedah secara langsung sepanjang pandemik COVID-19, terutama petugas kesihatan. Sejumlah RM1 juta juga diperuntukkan bagi penyediaan makanan bagi petugas kesihatan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang COVID-19 ini melibatkan sejumlah RM1,054.54 juta suntikan kepada ekonomi dalam negeri dengan 16 bantuan yang digariskan. Majlis Islam Sarawak MIS telah mengeluarkan kaedah pengurusan jenazah yang wajib dipatuhi semasa krisis pandemik COVID-19. Kenyataan media MIS menyebut pengurusan jenazah berkenaan melibatkan 3 jenis kematian. Pertama, meninggal biasa. Kedua, meninggal dunia tetapi mempunyai gejala batuk, demam dan lain-lain namun tidak dikategorikan sebagai kes individu dalam siasatan PUI COVID-19. Ketiga, melibatkan kematian dalam tempoh 14 hari semasa menjalani arahan kuarantin di rumah. MIS mendedahkan bagi kes pertama dan kedua, sebelum jenazah diuruskan, hendaklah terlebih dahulu mendapat pengesahan pegawai perubatan atau penolong pegawai perubatan dan dilapor kepada pihak polis. Seterusnya, pelaksanaan fardu kifayah ke atas jenazah semasa krisis COVID-19 hendaklah diurus mengguna pakai kaedah ditetapkan. Ia melibatkan penggunaan cecair peluntur yang dicampurkan dengan air sabun dan air kapur barus sebelum dikafan, disolat dan dikebumikan. Manakala bagi kematian semasa menjalani tempoh kuarantin pula, hendaklah dilaporkan ke Pejabat Kesihatan Bahagian untuk pengesahan status jenazah dan jenazah dibawa ke hospital terdekat untuk diurus mengikut cara yang ditentukan oleh jabatan atau unit perubatan forensik. MIS menambah, jika meninggal dunia di hospital, jenazah akan diuruskan sebagaimana cara yang akan ditentukan oleh jabatan atau unit perubatan forensik.
Turut digariskan tanggungjawab pegawai atau individu yang mengendalikan jenazah agar memakai penutup hidung dan mulut, apron dan sarung tangan selain menggunakan lapik atau sarung tangan apabila menyentuh jenazah. Pegawai juga perlu mengelak atau meminimumkan air mandian terkena pegawai dan tidak membenarkan individu tiada keperluan masuk ke tempat memandikan jenazah. Sementara itu, Majlis Islam Sarawak MIS mengingatkan masyarakat agar mengelak daripada menyentuh mayat, apatah lagi memeluk dan mencium bagi mengelak jangkitan pandemik COVID-19. Orang ramai juga diingatkan agar tidak terlalu ramai semasa menunaikan solat jenazah serta mengambil kira penjarakan sosial bagi mengelak sebarang risiko jangkitan. MIS juga menasihatkan hanya ahli keluarga perlu hadir untuk pengebumian dengan pembacaan doa lebih ringkas dan perlu segera meninggalkan tanah perkuburan sebaik urusan pengebumian selesai. Semua urusan pengurusan mayat juga seharusnya disegerakan tanpa menunggu kepulangan saudara mara yang jauh. Individu yang hadir untuk ziarah pula perlu mengambil langkah keselamatan seperti memakai penutup hidung dan mulut. MIS juga meminta umat Islam melaporkan ke Pusat Kawalan Bencana jika berlaku kematian disebabkan atau disyaki COVID-19. Semua premis di bawah Majlis Daerah Limbang MDK terus memberi kerjasama baik dengan menutup premis masing-masing serentak dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Wali Kota MDL, Kaunselor Sufian Mohat melihat para peniaga tetap menunjukkan keprihatinan ketika berdepan situasi mencabar penularan wabak COVID-19. Dan beliau turut memaklumkan Pasar Tani Tedungan Limbang telah ditutup sepenuhnya. Jadi alhamdulillah kita melihat hari ke-6 ini di sini memang sudah pada 18 hari bulan sudah pun menutup kedai dan juga gerai masing-masing. Dan ini satu feedback yang sangat bagus. Dan juga kita mengharapkan peniaga-peniaga agar dapat terus bersabar sehingga pada 31 hari bulan nanti. Dedahnya terdapat segelintir peniaga yang menghubungi pihak majlis untuk membuka premis. Namun, selepas diterangkan keadaan semasa yang berlaku, peniaga akur pada arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Jelas Sufian lagi, pihaknya juga memahami keluhan peniaga kecil di Limbang yang terjejas akibat COVID-19. Pasar Tamu Tedungan menjadi lokasi pilihan pengunjung tempatan dan negara jiran. Brunei Darussalam berikutan lokasinya adalah sempadan Malaysia Brunei. Sekian perkongsian berita dari Sarawak, terus bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail. Baik, terima kasih RTM Kuching Sarawak untuk perkembangan yang dibawakan. Kita ikuti sidang media COVID-19 bersama Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah langsung dari Putrajaya. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih daripada COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 159 kes. Sehingga 23 Mac jam 12.30 hari, terdapat 212 kes terbaru yang dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,518 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 212 kes baru yang dilaporkan hari ini, sebanyak 123 kes adalah berkaitan dengan kluster Perhimpunan Tabligh di Masjid Jamik Seri Petaling. Sehingga kini seramai 57 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Intensive Care Unit ataupun ICU. Daripada jumlah tersebut, 27 kes memerlukan rawatan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan sehingga kini terdapat 14 kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 telah dilaporkan. Dan 4 kes yang telah dilaporkan hari ini ialah kes kematian ke-11 merupakan kes 1070 berumur 7 tahun, 1070 berumur 70 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan dirawat di ICU Hospital Chancellor Tuanku Mukris. Beliau disahkan meninggal dunia pada 22 Mac 2020 jam 9.05 malam.
Kes kematian ke-12 merupakan kes 1114, berumur 70 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau merupakan jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Jami' Sri Petaling dan dirawat di Hospital Kluang. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020. Kes kematian ke-13 merupakan kes 1006, berumur 49 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau merupakan anak kepada kes 1031. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020. Kes kematian ke-14 merupakan kes 595, berumur 51 tahun, perempuan warga negara Malaysia. Beliau merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 dari kluster tabligh dan dirawat di Hospital Miri Sarawak. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa isu kekurangan bekalan PPE iaitu Personal Protective Equipment merupakan satu isu berkaitan dengan COVID-19 yang merentas negara. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan. Oleh itu, pihak Kementerian Kesihatan telah mengambil pelbagai langkah dalam memastikan bekalan PPE yang mencukupi untuk setiap fasilitis Kementerian Kesihatan melalui penyelarasan pembekalan bersama Jabatan Kesihatan Negeri. Kementerian Kesihatan Malaysia juga memantau stok di fasilitis KKM dan memastikan stok adalah dikongsi di antara fasilitis. Sehingga kini, pihak Kementerian Kesihatan telah berjaya memperolehi stok bekalan PPE sebanyak 33 juta unit yang dapat menampung penggunaan di semua fasilitis kesihatan dan akan diedarkan dalam minggu ini. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga telah menerima sumbangan bekalan topeng muka dan PPE daripada pelbagai pihak. Sejumlah 3 juta PPE sedang diagihkan ke fasilitis Kementerian Kesihatan mengikut keperluan. Pihak Kementerian Kesihatan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak atas sumbangan mereka. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk berada di rumah sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Orang ramai perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat dan mengamalkan tahap kebersihan diri yang optimum. Orang ramai juga disarankan untuk menjalankan aktiviti pembersihan persekitaran kediaman dan premis masing-masing termasuk aktiviti disinfeksi. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, sila ajukan. Baik, begitulah sidang media khas yang disempurnakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Kami mengucapkan salam takziah bagi seluruh keluarga mangsa yang meninggal dunia akibat wabak COVID-19. Dan dalam perkembangan seterusnya, waktu operasi perniagaan di negeri Perlis kini dihadkan kepada hanya 15 jam untuk jenis perniagaan dibenarkan. Untuk laporan penuh, kita bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Silakan. Ya. Arahan itu dikeluarkan Majlis Perbandaran Kangar MPK bermula hari ini selaras Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 31 Mac nanti. Ia melibatkan semua pasar raya, kedai runcit, kedai serbaneka, premis makanan, restoran pandu lalu dan penghantaran makanan hanya dibenarkan beroperasi bermula dari pukul 7 pagi sehingga 10 malam. Namun menurut Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kangar, Wan Ahmad Fazli Wan Khamis, seperti di negeri lain, stesen minyak boleh beroperasi 24 jam untuk jualan minyak, namun kedai serbaneka perlu ditutup dari pukul 10 malam sehingga 7 pagi. Penguatkuasaan itu turut melibatkan semua jenis penjaja kecil yang hanya dibenarkan beroperasi dari 7 pagi sehingga 10 malam.
Dan kita harap semua pemilik perniagaan mematuhi arahan ini. Dan arahan ini bukanlah untuk menyusahkan rakyat negeri Perlis. Perkara ini dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, dan kita ambil ketetapan pukul 10 malam itu adalah waktu yang logik lah untuk tidak menyusahkan rakyat negeri Perlis. Beliau menyatakan demikian semasa operasi pematuhan PKP di Pasar Sena Kangar. Seramai 50 pegawai dan penguatkuasa MPK akan bertugas mengikut 2 shift bagi memastikan peniaga mematuhi arahan ditetapkan. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perlis memberi jaminan bahawa kebajikan serta kesihatan pelajarnya yang masih berada dalam kampus sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan terus dijaga selaras prosedur operasi standard universiti itu. Menurut Rektor UiTM Cawangan Perlis, Profesor Dr. Kuzir Ismail, seramai 649 pelajar ditempatkan di 2 blok penginapan kampus UiTM Arau sejak 18 Mac lalu. Kesemua pelajar terbabit tidak dibenarkan keluar dari kawasan kampus dan orang awam juga tidak dibenarkan masuk kecuali kaki tangan bertugas, namun perlu melepasi saringan kesihatan. Pihak pentadbiran universiti turut menyediakan makanan percuma serta saringan kesihatan setiap 2 hari sekali untuk kesemua pelajar dan kaki tangan bertugas. Ibu bapa jangan risau, anak mereka yang tinggal di kolej di UiTM Perlis ini, mereka ini terjaga kebajikan mereka. Antara bantuan-bantuan yang kita bagi ialah selain daripada makanan, kita juga ada dalam UiTM ini kafe yang masih bagi dibuka, dan juga kedai-kedai runcit untuk mereka beli barang-barangan yang asas utama. ATM pun kita ada, dan juga unit storage. Jelasnya pelajar bebas melakukan aktiviti harian seperti biasa, cuma dinasihatkan tidak berkumpul dalam kumpulan besar melebihi 5 orang pada satu masa. UiTM Perlis turut membuka bilik operasi bagi mengumpul maklumat serta memudahkan urusan keperluan pelajar sepanjang tempoh PKP. Sebenarnya keadaan di dalam kampus bagi saya amat terkawal, sebab di Badan Pengurusan Pelajar dan Pengurusan Kolej sendiri kami sentiasa menjaga kebajikan pelajar, terutamanya kami tekankan daripada segi kesihatan. Alhamdulillah setakat hari ini pihak pengurusan UiTM bersama Majlis Perwakilan Pelajar, Majlis Tertinggi Kolej amat menjaga kebajikan kami pelajar. Kami diberikan makan sebanyak 3 kali sehari. Daripada segi pemindahan juga pihak pengurusan kolej memberikan kami pengangkutan untuk pindah kepada kolej pengumpulan. Daripada segi lain tu, lain juga keperluan harian kami juga diambil kira oleh pihak pengurusan, dan kami mendapat bantuan daripada segi kedai runcit, barang-barang keperluan harian. Sepanjang tempoh PKP, Jabatan Agama Islam Perlis bersama Jabatan Mufti Negeri Perlis menganjurkan kuliah agama secara dalam talian bagi menggantikan pembatalan jadual kuliah di masjid-masjid sekitar Perlis. Menurut Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, sesi kuliah itu diadakan bagi mengisi masa terluang di rumah dan ia diharap dapat dimanfaatkan seisi keluarga. Ya, saya mengadakan online tiap malam, dan Jabatan Mufti juga ada belah pagi 2 sesi. Jabatan Agama Islam Perlis juga ada. Kita mengambil langkah-langkah ini kerana kita tahu bahawasanya ini juga nasihat daripada Duli Yang Amat Mulia Tunku Raja Muda Perlis. Jadi sekurang-kurangnya mungkin dia boleh tengok juga aktiviti ilmu. Dia boleh mengaji lagi. Bahkan kita ada kitab tertentu yang kita bagi tahu supaya mereka boleh follow. Dan saya harap kalau 14 hari ini habis, suami masa sekarang tunjuk kepimpinan. Jadi imam, solat di rumah kan, untuk isteri dan anak-anak. Terdahulu beliau ditemu bual dalam program Ambil Tahu Fatwa di Perlis FM. Laporan tadi mengakhiri lintas langsung berita wilayah dari RTM Perlis. Terima kasih kerana anda terus berada di rumah. Kami bekerja untuk sampaikan maklumat kepada anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Iqbal Arif untuk perkembangan yang dibawakan dari RTM Perlis. Seterusnya, akur dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang ditetapkan sehingga 31 Mac ini, semua program yang dirancang ditangguhkan.
Ini termasuk majlis perkahwinan dan laporan itu antara perkembangan semasa dari Pulau Pinang. Hizauddin Roslan teruskan dengan laporan lintas langsung yang telah disediakan. Rakan Sogas di studio Wisma Berita Angkasa Puri, terima kasih. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan itu juga, sepasang bakal pengantin memutuskan untuk menangguhkan majlis perkahwinan mereka. Keputusan berbuat demikian bagi memastikan tiada tetamu yang terdedah dengan risiko jangkitan COVID-19. Walaupun tempahan perkahwinan telah dibuat, bakal pengantin Nazrin Mat Nur menangguhkan majlis itu atas tanggungjawab juga mengikut saranan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Yes, betul. Sebab sebelum ni pun ada juga dengar yang masih teruskan kenduri sebelum perintah kawalan ni. Satu is buat kenduri tapi orang pun dah start takut, so dia tak mau main. So makanan tu pun dah membazir kan, satu hal. And ada juga yang kata kenduri tu diteruskan tapi ada juga penyakit selepas tu. So saya rasa benda ni bahaya, so saya tak mau selepas kenduri saya nak teruskan tu juga lagi ada efek lain kat family saya dan jemputan saya. Memanglah benda tu semua dah siap. Tapi kalau ada wabak ada siapa nak main makan kenduri kita kan. Lepas tu kita pun dah buat macam-macam lah, mesti nak mau ada beradik semua mai kan. Macam tu lah. Ada kita sedia ribu-ribu ni. Macam tu lah, kan tak kisahlah. Dan tunggu hari baru lah kan. Dan turut dimaklumkan, tarikh baru majlis perkahwinan masih belum ditetapkan. Sementara itu, perkhidmatan audio di negeri ini turut menerima pembatalan majlis selaras perintah kawalan pergerakan dan satu tarikh lain akan ditetapkan pelanggan. Diakui pengurus RZ Sound and Event Muhammad Razif Arshad, pihaknya menerima hampir 12 pembatalan majlis dijadualkan berlangsung sepanjang bulan ini. Sebelum ni memang untuk event-event besar, sekolah, sukan, ceramah perdana, mesyuarat koperasi-koperasi, jadi semua dibatalkan dan ada yang ditangguh juga. Dalam hari itu, beliau memberi keyakinan untuk tidak mengenakan sebarang cas tambahan kepada pelanggan yang membuat pembatalan. Sebaliknya, bersedia berunding dengan mereka untuk penetapan kadar baharu kelak. Sebagai menghargai petugas Barisan Harapan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini, kira-kira 500 bungkus nasi kandar diedarkan. Sumbangan tanggungjawab sosial itu disalur kepada pegawai dan anggota polis, kaki tangan hospital serta petugas Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Kita agihkan 500 bungkus nasi kepada petugas-petugas yang bertungkus lumus untuk menghadapi coronavirus. Jadi hari ini kami hantar nasi ke Hospital Besar Pulau Pinang, Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Majlis Berbandaran Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan teruskan program ini sepanjang 2 minggu. Jelasnya, bantuan seperti ini diteruskan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Laporan itu menutup perkembangan dari Pulau Pinang. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar. Jadi kembali semula bersama rakan Sugas di studio Wisma Berita Angkasa Puri untuk laporan seterusnya. Baik, terima kasih RTM Pulau Pinang untuk laporan yang dibawakan. Dan laporan itu menutup berita wilayah 23 Mac 2020. Kami sampaikan maklumat, anda duduk di rumah dan jangan keluar jika tiada urusan penting. Dan sebagai langkah pencegahan, anda perlu yang pertama duduk di rumah, kerap basuh tangan dan jaga kebersihan, kekal jarak 1 meter antara individu. Teruskan bersama RTM, jenama media paling dipercayai. Saya Ismail Adnan, Assalamualaikum dan salam hormat.